Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial ini bertajuk penyuntingan data. Objektif tutorial ini adalah kita akan belajar memahami berkenaan dengan asas penyuntingan data di dalam ArcMap dan juga menggunakan beberapa tool-tool asas di dalam proses penyuntingan ataupun editing. Jadi di dalam tutorial ini nanti kita akan melaksanakan proses penyuntingan data guna tanah. Okey, kita buka kita punya ArcMap dan rujuk ke dalam folder khusus GIS, data, folder editing dan buka fail MXD yang bernama editing.mxd. So double klik saja fail ni untuk open. Jadi apabila anda buka fail editing MXD ni, anda akan dapati ada beberapa layer dipaparkan, iaitu layer sungai, layer guna tanah dan juga beberapa contoh imagery daripada Google Image. Okey, jadi untuk tujuan latihan ini, saya telah mudahkan di mana lokasi di mana kita akan melaksanakan proses penyuntingan ni telah saya savekan di dalam satu bookmark. Okey, jika anda klik dekat menu bookmark ni, anda akan dapati ada beberapa nama bookmark yang mana bila anda klik dekat setiap satu bookmark ni, dia akan zoom in secara automatik kepada lokasi yang terdapat kesalahan data. Okey, contoh yang pertama, cuba kita tengok dekat bookmark update 1U. Okey, so dia akan zoom in kepada satu location kat sini. Di dalam proses editing nanti, kita akan mengemas-kini lot guna tanah ini untuk memasukkan sempadan 1U yang mewakili kawasan perbandaran. Jadi untuk permulaan, bagaimana untuk anda melaksanakan proses penyuntingan data ini? Pertama, anda perlu semak di dalam anda punya senarai toolbar ni, adakah terdapat satu toolbar yang bernama editor. Editor. Sekiranya toolbar ini tidak muncul di dalam anda punya ArcMap, anda boleh aktifkan toolbar ni, anda boleh buka toolbar ni dengan cara mengklik button yang gambar pensel ni, editor toolbar. Ataupun satu lagi, anda boleh senaraikan nama-nama toolbar di dalam ArcMap ni dan klik kepada toolbar yang bernama editor. Dan toolbar editor ni akan muncul. Okay, jadi step yang pertama, sebelum anda buat proses editing adalah anda perlu memulakan proses editing ini dengan mengklik pada button editor ni, dan di sini anda klik pada start editing. Okey, jadi sekarang anda telah memasuki mode penyuntingan ataupun editing mode lah. Okey, so bermaksud once anda dah masuk ke dalam mode penyuntingan, barulah anda boleh melaksanakan sebarang proses editing di dalam ArcMap. Okey, jadi di dalam contoh sekarang ini, kita akan update polygon lot yang besar ni. Kita nak pecahkan dia supaya sempadan perbandaran ini dimasukkan di dalam kita punya layer kelas guna tanah ni. Jadi dalam kes ini, cara yang mudah adalah kita akan menggunakan satu metod yang dipanggil cut polygon. Cut polygon ni bermaksud ini satu polygon yang besar yang di highlight ni. Kalau saya zoom out, okay, nampak? Ini polygon yang besar. Polygon ini, kalau saya klik button identify dan saya identifykan dia, dia menunjukkan guna tanah kelapa sawit. Okay, keseluruhan polygon ni adalah kelapa sawit. Okay, akan tetapi di sini sekarang ada satu sempadan yang kita akan lakarkan untuk mewakili kawasan perbandaran. Jadi macam mana kita nak update polygon kelapa sawit ni? Maksudnya kita nak pecahkan polygon kelapa sawit ni supaya include
guna tanah perbandaran ni, caranya adalah kita klik dulu button edit tool ni untuk kita select. Okay, klik button edit tool dan klik pada polygon yang kita nak cut. Okay, lepas tu once dah select, dia akan highlight warna biru. Next, kita klik button cut polygon. Okay, klik button cut polygon dan kita start buat lakaran. Okey, sebelum tu, untuk memudahkan proses lakaran kita, sebaik-baiknya kita masukkan toolbar snapping ni dan aktifkan mode snapping. Macam mana caranya? Kita buka dalam senarai toolbar ni dan masukkan toolbar snapping. Okey, once kita dah klik toolbar snapping ni, dia akan muncul. Kemudian kita klik button use snapping. Use snapping. Dan kita aktifkan vertex snapping dan juga edge snapping. Okay. Once kita dah select tadi, kita punya polygon, klik tadi, cut polygon feature dan kita start buat lakaran. Kita start buat lakaran. Jadi sebelum kita klik untuk memulakan lakaran, pastikan kita punya lokasi yang kita klik tu telah pun snap kepada sempadan lot ni. Lot yang kita pilih tadi, lot guna tanah yang kita pilih tadi. Macam mana kita nak tahu dia snap ke tak? Bila kita gerakkan mouse, kita akan nampak ada teks muncul. Nampak tak di situ ada teks yang muncul yang dinyatakan situ guna tanah edge. Bermaksud lokasi yang saya klik ni dia telah snap kepada edge, iaitu sempadan guna tanah. Okay, so klik and then kita buat lakaran, buat bentuk sempadan mengikut sempadan perbandaran tadi. Okey, lebih kurang lah untuk latihan. Okey, so bila kita nak, macam mana nak akhirkan kita punya proses lakaran, caranya kita pastikan point yang terakhir tu snap dan kita double click. Okey, so nampak tak sekarang ni polygon tu telah dipecahkan. So, next kita akan masukkan attribute kepada polygon yang kita telah lakar tadi. Okay, jadi dalam contoh sekarang ni, kita nampak kedua-dua polygon telah dipilih ataupun diselektkan. Sebabnya kedua-dua polygon ni di highlight warna biru. Jadi kita clearkan dulu kita punya selection untuk kedua-dua lot guna tanah tadi dengan menekan button clear selected features. Kemudian klik semula button edit tool dan klik pada polygon yang kita buat lakaran tadi. Okay, macam mana nak masukkan dia punya maklumat? Kita klik kepada button attribute ni. Klik button attribute. Okay, di sini kita update. Okay, dia adalah 1U. 1U mewakili perbandaran, kediaman dan yang berkaitan. Okey, perbandaran, kediaman dan yang berkaitan. Okey, so itu contoh macam mana kita nak mengemas kini kita punya lot guna tanah tadi dengan cara kaedah cut polygon. Cut polygon. Okey, next kita tengok dekat menu bookmark, update 10W. Okey. Jadi di sini ada kolam. Kolam. Tetapi bila kita klik pada lot ni, and then saya identify. Okay, dia tunjukkan dekat sini lot ni adalah lot rumput terbiar lalang semak. Okay, kita akan update. Kita akan update area ni supaya di dalam ni kita akan includekan kolam 10W. Okay, jadi macam mana cara dia? Okay, di sini kita tak boleh menggunakan kaedah cut sebab cut polygon dia mesti bermula dengan cara kita klik pada sempadan yang sedia ada.
Okey, tapi kalau kita tengok kolam ni bentuk dia tergantung di tengah-tengah. Dia tak bertemu dengan sempadan lot. Jadi kita tak boleh menggunakan kaedah potong, cut polygon, tak boleh. Jadi cara yang kita akan buat adalah kita akan buat pendigitan. Kita akan buat pendigitan mengikut bentuk lot ni dan kita akan klipkan polygon yang kita akan digit tu supaya dia tidak berlapis. Supaya dia tidak berlapis dengan lot sedia ada. Okey, macam mana kita nak mulakan pendigitan? Anda tengok di ruangan belah kanan map anda, nampak ada satu window yang dipanggil Create Feature. Ada tab dekat sini, dia panggil Create Features. Sekiranya Create Features ini tidak muncul, anda boleh mengklik button Create Features ni di dalam senarai toolbar editor ni. Tengok di belah kanan ni, ada button Create Features. Bila anda klik, dia akan muncul di sinilah, di belah kanan lah. Okey, jadi bila anda tengok di dalam window Create Features ni, ada nama layer guna tanah. Okey, so anda klik layer guna tanah ni. Okey, and then di sini adalah mode pendigitan yang boleh anda pilih. Untuk anda nak buat proses digit lah. Sama ada nak digit dalam bentuk polygon, nak digit bentuk petak, rectangle, nak digit bentuk circle dan sebagainya lah. Okay, let's say sekarang ni kita digit based on polygon. Jadi klik polygon. Okay, and then kita start buat lakaran mengikut bentuk kolam tadi. Okay, ikut bentuknya. Okay, so bila nak hampir kepada starting point pendigitan kita, kita terus double click. So dia akan jadi satu polygon. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, nampak macam okey kan? Kita punya pendigitan polygon ni. Tetapi sebenarnya polygon ni dia berlapis. Dia berlapis dengan polygon yang di belakang ni. Polygon yang ini. Rumput tebiar ni. Jadi maksudnya dekat atas ni ada kolam, tapi di belakang tu still ada maklumat rumput tebiar. Jadi tak betul lah dia punya data ni. Kalau kita nak buat, contohnya kita nak buat analisis calculate keluasan. Sebab let's say kita nak calculate keluasan rumput tebiar ni. Nanti dia akan ambil kira juga keluasan yang dalam kolam. Sebab apa? Sebab polygon tu berlapis. Jadi untuk nak mengelakkan masalah tu, selepas kita mendigit kita punya polygon tadi, dan pastikan polygon tadi still aktif dia punya selection, bermaksud ada lakaran biru ni, dia dalam selection mode. And then kita klik pada menu editor, clip. Okay, klik pada menu editor, clip. And then just ambil nilai default, buffer distance ni tak perlu ubah apa-apa. And then di sini anda pilih option discard the area that intersect. Okay, and then anda klik OK. Okay, so bila anda klik OK, dia akan potong polygon yang di belakang ni. Jadi tidak berlapis lah. Jadi kalau lihat, kalau saya gunakan button identify, saya klik polygon yang di belakang ni. Nampak tak? Dia tak akan highlightkan yang di dalam. Bermaksud dia dah tak jadi berlapis lah. Sebab kita dah klik. Okay, sekarang ni dua-dua ni adalah polygon yang berasingan. Jadi nak masukkan maklumat, kita klik button attribute pada editor ni. Okay, dan masukkan labelnya adalah 10W. 10W mewakili tasik / kolam. Okay. Okay, selesai kita update area sini. Okay, next kita tengok pula kawasan yang lain. Klik dekat menu bookmark 10R. Okay, di sini cuba perhatikan polygon yang ini. Polygon ini cuba kita identify, klik pada polygon tu, identify. Dinyatakan di situ dia adalah guna tanah getah 3G. Getah 3G. Okey. Cuba sekarang ni anda onkan pula layer sungai di dalam table of content anda ni, onkan layer sungai. Anda akan dapati di dalam polygon getah tadi
ada laluan sungai. Okay, dan sekarang ni anda akan update poligon getah ni. Maksudnya anda akan potong poligon getah ni mengikut bentuk sungai. Mengikut bentuk sungai. Okay, dalam contoh sebelum tadi, untuk update kawasan perbandaran, anda telah belajar macam mana nak buat proses cut poligon. Tetapi dalam kaedah tu, anda cut poligon dan anda buat lakaran dengan cara mengklik kan. Klik manually satu-satu. Klik, mengikut bentuk. Jadi macam mana dalam kes ini pula, macam mana anda nak pastikan lakaran cut poligon anda tu betul-betul mengikut bentuk sungai. Supaya nanti bila anda zoom, anda tak akan nampak ada garisan sempadan yang berlapis-lapis dengan sungai ni kan, tak sama bentuk. Okay, jadi di dalam contoh ni, kita akan buat proses cut poligon tetapi menggunakan metod yang dipanggil tracing. Kita akan trace mengikut bentuk sungai ni supaya dia nampak cantik lah sempadan tu. Okay, jadi macam mana cara dia? Untuk nak cut poligon, pertama anda kena select dulu poligon yang anda nak cut, yang anda nak potong. Macam mana nak select? Klik button edit tool ni dan klik pada poligon yang anda nak cut tadi. Okay, so once dia dah select, dia akan highlight warna biru dan anda akan cut dia mengikut bentuk sungai ni. Okay, macam mana cara dia? Pertama, sama juga macam tadi, klik button cut polygon. Okay, tetapi sekarang ni, selepas kita klik button cut polygon, kita akan menggunakan button trace ni. Kalau tak nampak button trace ni, klik dekat arrow ni. Nanti nampak dekat situ ada banyak pilihan button. Dia adalah button yang pertama ni, trace. Okay, so once button trace ni dah aktif, anda klik dekat lokasi di mana anda nak buat starting point anda punya lakaran. Klik dan gerakkan saja mouse anda. Tanpa perlu mengklik. Gerakkan tanpa klik. Anda akan perhatikan ada garisan yang akan muncul. Garisan tu akan betul-betul mengikut bentuk sungai. Okay, kemudian just lebihkan sikit garisan tu supaya menyilangi dia cross sempadan getah yang anda nak cut tu. Dan once dia dah cross, anda double click. So sekarang ni anda offkan semula layer sungai. Nampak tak? Poligon tu telah dipotong mengikut bentuk sungai. Okay, so kalau anda klik button identify dan identify semula poligon ni, ini adalah getah. Tetapi yang ini yang anda potong tadi masih lagi getah juga. Dua-dua sama. So sekarang ni tugas anda adalah anda kena update lah kemaskini attribute yang anda telah cut tadi supaya masukkan attribute yang mewakili sungai lah. Jadi macam mana cara dia? Clearkan dulu selection. Kemudian klik button edit tool. Select pada poligon yang anda nak kemaskini attribute. Kemudian buka button attribute untuk membuka dialog attribute. Okay, di sini anda boleh update. Okay. Jadi labelnya sungai ni adalah 10R. Jadi guna tanahnya adalah hak laluan sungai terusan tali air parit. Enter. So telah pun dikemaskini. Okay, selesai. Okay, next. Kita tengok pula bookmark update 3O. Apa kesalahan data di sini? Jadi kalau anda tengok pada image ni, kalau saya offkan sekejap guna tanah, nak tengok lebih jelas. Image ni menunjukkan kawasan kelapa sawit. Saya onkan balik layer guna tanah. Tetapi poligon di atas image kelapa sawit ni, kalau saya identify, dia menunjukkan getah. Jadi bermaksud ada kesalahan kemasukan data dekat situ lah. Kita akan ubahlah supaya guna tanah ni adalah kelapa sawit dan labelnya 3O. Jadi macam mana nak ubah? Klik button edit tool, select dulu poligon yang kita nak kemaskini.
klik button attribute. Dia adalah labelnya 3O yang mewakili kelapa sawit. Okey, selesai. Sekiranya anda telah buat banyak proses editing, saya cadangkan supaya anda kerap klik menu editor save edit. Sebab dia punya save ni dia bukan macam dalam Microsoft Word, PowerPoint, dia ada auto save. Jadi kalau anda dah banyak buat proses edit, better anda kerap klik save edit ni, supaya nanti kalau ada problem komputer anda hang ke atau apa ke, at least anda dah save anda punya kerja. Okay, so selesai kita punya update ni. Okay, next, klik bookmark. Okay, yang terakhir adalah update 3O 3 polygon. Okay, apa maksud di sini? Okay, sekarang ni, ini case yang sama juga, kawasan kelapa sawit. Tetapi kalau saya klik pada ketiga-tiga polygon ni, saya klik polygon yang bawah ni, dinyatakan kat situ dia adalah getah. Yang ini pun getah, yang atas ni pun getah. Jadi dah 3 polygon dah salah di sini dia punya attribute. Kita akan kemaskini attribute untuk ketiga-tiga polygon ni secara serentak. Macam contoh sebelum tadi, kita klik satu polygon, kemaskini attribute. Kalau ada polygon kedua, klik kemaskini lagi attribute kan. Tapi macam mana kalau proses tu kita nak buat serentak? Sekiranya ketiga-tiga polygon ni dia mewakili attribute yang sama. Dalam kes ni, ketiga-tiga polygon ni mewakili kelapa sawit. Kita nak ubah serentak. Jadi cara dia, klik dekat menu edit tool, select ketiga-tiga polygon ni. Macam mana cara nak select? Ada banyak cara. Pertama, anda boleh klik dan drag box. Crosskan kepada ketiga-tiga lot polygon ni. Ataupun cara satu lagi, anda boleh klik satu persatu tapi anda tekan button shift pada keyboard anda. Klik, tekan button shift, klik lagi dan klik lagi. Okay, so ada dua cara lah yang anda boleh gunakan. So once ketiga-tiga polygon ni telah dipilih, telah diselect, klik button attribute. Okay, nampak tak di sini ada 3 kan? 3 row kan, bermaksud 3 polygon. Okay, jadi macam mana anda nak ubah nilai label ni kepada 3O dan guna tanah ni kepada kelapa sawit secara serentak? Untuk ubah secara serentak, make sure anda klik dulu dekat header atas tu, guna tanah. So bermaksud bila anda klik yang paling atas, anything yang anda type di sini, dia akan ubah secara serentak untuk kesemua ni. Okay, jadi kat sini saya ubah, selepas saya klik guna tanah, header atas ni, saya ubah kat sini macam tadi, 3O, dan guna tanah, saya ubah kelapa sawit. Enter. Okey, tutup. Okey, cuba kita identify balik. Klik identify. Identify balik ketiga-tiga lot. Nampak tak? Dia ubah kelapa sawit. Ini pun kelapa sawit. Ini pun kelapa sawit. Dia dah ubah secara serentak. Okey, jadi itulah contoh antara contoh teknik-teknik editing ataupun penyuntingan data secara asas. So, sekiranya anda telah selesai melaksanakan semua proses editing tadi, klik editor dan klik save edit dan akhiri proses editing anda dengan mengklik editor stop editing. Okey, selesai proses editing pada data anda. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.